Kalau tengok tu memang tak ada tanda-tanda langsung yang dia nak bayar balik duit saya. And saya pun buat keputusan untuk jumpa dengan suami dia. Dan layanan yang sama juga saya dapat dari suami dia. Dan kini memang diorang berdua, suami isteri memang dah block saya. Memang dari semua media sosial media, dekat WhatsApp, Instagram memang diorang dah block saya. Dia terpulang kepada individu itu sendiri. Dia punya pribadi dia macam mana kan. Kalau macam dia faham agama, dia akan tahulah hutang tu mesti kena bayar. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari Rabu kita berjumpa lagi 12 Julai. Dan terima kasih bersama kami jam 12 tengah hari ini. Pastikan anda terus menjadikan Wanita Hari Ini tontonan tengah hari anda. Kita ramai penonton setia. Alhamdulillah Sugi. Dan saya pasti nama-nama yang biasa akan juga muncul bukan saja di Gacha TV ni tapi juga di Facebook kita. Ya, jadi hantarkanlah love anda. Bukan komen, love anda untuk saya Farid dan juga keluarga WHI kami. Dan Farid, hari ini awak berbaju hitam putih macam apa? Haiwan zebra ke? Apa tompok-tompok ni? Tak tahu nak cerita apa, cerita baju saya. Tapi tak ada cerita di sebaliknya. Sebab semalam, ini jujur, semalam sebelum saya tidur, saya tengah scroll kat Instagram. Lepas tu ada seorang individu ni daripada luar negara yang saya follow. Dia muat naik story dia. Dia berkata yang hari tu dia tak boleh tidur. Dia tengah baca random facts. Katanya lembu boleh berenang. Lembu adalah antara haiwan yang memang perenang yang paling orang kata baguslah. Sebab otot kakinya sangat-sangat kuat. Kalau tak percaya, Google sekarang. Cuba anda cek. Mesti ada kes masa itu raya korban. Ada lembu berenang. Tapi itu antara yang semalam saya baca. Biasa kita tengoklah lembu tu rendam dalam sungai. Biasa. Tapi ini dia boleh berenang. Saya betul-betul dengar cerita Sugi. Ada kaitan dengan baju lah. Tapi ini memang fakta. Fakta. Boleh Google kalau tak percaya. Okey, dan kalau untuk Sugi pula, kita tengok Sugi memang sentiasa cantik, manis sama kita lah. Inilah wanita hari ini dengan bunga dan semua kan. Okey, kami harap gelak ketawa keceriaan kami juga sampai kepada anda kerana pada hari ini juga kita nak bercerita tentang sesuatu. Sambil-sambil kita bercerita Sugi, kalau kita lihat yang terkini banyak orang menghadapi masalah ataupun banyak yang gusar tentang masalah ekonomi. Bila masalah ekonomi kita ada pelbagai situasi. Ada orang yang mempunyai duit yang lebih, duit yang kurang, pengurusan wang, dan ada juga ada masalah berhutang dan menjadi pemiutang. Ada orang ni berhutang dia pandai, tapi nak bayar hutang dia tak pandai. Itu susah. Orang yang memberi hutang ni menjadi individu yang orang kata jadi mangsa yang tidak dibayar balik hutang sehingga kan terpaksa mengemis untuk mendapatkan hutang kita balik. Awak pernah dalam situasi seperti itu? Saya nanti kejap lagi saya cerita. Kerana ramai lagi nak berkongsikan kisah mereka. Kita dengarkan. Ya. Dia terpulang kepada individu itu sendiri. Dia punya pribadi dia macam mana kan. Kalau macam dia faham agama, dia akan tahulah hutang tu mesti kena bayar. Okay, pandangan saya, kita tak boleh nak judge dia sebab mungkin dia betul-betul tak ada duit, tak ada duit. Tapi untuk dia, kenalah kadang-kadang kalau boleh bagi tahu yang dia hutang tu kan, kenapa dia tak boleh bayar, apa sebab dia susah sangat ke, tu kena bagi tahu. Pernah ada dan pernah terkena lah yang pinjam, kita bagi pinjam tapi tak bayar. Jadi macam kita nak minta serba salah. Bila kita dah rasa, kita pun ada juga tekangan kan. So macam bila kita perlukan duit tu, bila kita minta dia mengelak, bagi banyak alasan macam tu lah. Saya pernah juga berada dalam situasi macam ni. Dia macam kawan saya sendiri. So saya macam dia minta I 100. Lepas tu minta lagi 100. Lepas tu minta lagi 100. Tapi macam sampai sekarang I macam tunggu dia nak bayar tapi I tak nampak. Tiba-tiba one time ni saya jumpa dia beli banyak barang tau. Lepas tu saya macam kenapa dia beli banyak barang ni? Hutang aku mana, kenapa tak bayar lagi? So saya macam tak apalah, mungkin entahlah, saya halalkan je lah. Tapi itulah, tak kisahlah kalau kita nak mungkin sedekah dekat dia. Mungkin dia ada masalah-masalah lain yang diperlukan baju-baju dekat shopping mall tu. Pernah. Sampai sekarang.
So saya apa yang saya buat, saya cakap apa, kalau betul-betul tak ada duit, saya halalkan dia. Tapi kalau dia ada duit, dia pergi teris, memang saya cari ni. Apalah saya halalkan Sugi. je lah. Saya mengemis ni. Alamak. Bayar hutang saya. Kenapa tunjuk telefon? Bayar hutang pakai QR code. Betul. okey. Antara cara yang boleh digunakan, tetapi masalahnya dia nak bayar ke tidak? Betul. Tapi hari ini kita akan bersamakan dua orang panel yang sangat-sangat insya-Allah akan membantu kita. Tapi kalau nak tadi Sugi tanyakan kepada saya mudah saya tentang hal menghutang atau berhutang. Kalau orang minta saya hutang, saya kata kalau kita tengok, kalau kita mampu, kita beri. Pertama sekali keikhlasan. Kedua, kemampuan. Ketiga, kita akan ada satu kebarangkalian di mana akhirnya ada kemungkinan kita terpaksa juga ikhlaskan. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita rasa kita nilai tu kita tak mampu nak reda, rasanya macam mungkin berhati sikit. Yalah, sebelum kita beri tu mungkin kita sendiri harus fikirkan dua kali nak beri ataupun tidak. Seperti yang Farin katakan, amount itu pastinya kalau amount yang tak rasional mesti dah perlu buat mungkin kontrak ke apa-apa kan. Itu yang kita nak bincangkan hari ini. Mungkin ada dalam kalangan anda yang pernah memberikan hutang amount yang besar tapi tak tahu macam nak kutip balik hutang anda sebab tak ada orang kata bukti, tak boleh buktikan yang anda berikan. Di Facebook kami. Okey, di Facebook kami Wanita Harian TV3, Instagram, TikTok dan juga jangan lupa juga kami juga bersiaran di Tonton HD. Jadi berikan komen anda khususnya kepada mereka yang sekarang ni sedang bermasalah untuk menuntut hutang sampai mengemis dan juga mungkin nak memberikan orang hutang tetapi takut, tak pasti. Mungkin ada cara yang lebih baik. Ya, jadi kongsikan komen-komen anda dan kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini di WHI. Bayar hutang saya Sugi. Siapa tak bayar awak? Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan Fahrin. Banyak sangat komen di Facebook. Ramai yang belum apa-apa dah ada, meluahkan banyak, rasa geram mereka. Okey, saya nak bacakan komen daripada Atifah Nadia. Panjang nama awak, Atifah Nadia ya. Pernah meminjam dan pernah dipinjam. Masa kita meminjam, kita lah yang selalu update kalau terlambat bayar ke apa sebab rasa bersalah sangat kalau tak bayar. Tapi turn orang hutang, kita dari anak 3 sekarang dah anak 6, nak husnuzon dan redha pun berat sebab dipinjam 5 angka bukannya sikit. Oi, 5 angka. Paling kecil 5 angka apa? 10,000 lah. 10,000 lah. Okey, Cik T, saya baca Cik T punya ni. Biasa yang nak pinjam duit ni buat muka. Mata berkaca-kaca. Sedihlah tu Lepas dapat duit auto amnesia. Buat-buat lupa lah tu kan. Betul-betul lupa tentang hutang tu. Ada giga? Ada. Kita daripada Farhan, kita ni, kita kena ingat selagi hutang ada dalam hidup kita tidak akan senang. Kalau nak hidup selesa, selesaikan hutang cepat. Farhan, kalaulah semua orang boleh berfikiran seperti awak Farhan kan, selesaikan hutang dengan cepat. Baik. Farin, tanpa melengahkan masa. Eloklah kalau kami memperkenalkan dua orang tetamu yang berada di studio sekarang ini. Kita bersama dengan Dato' M. Reza Hassan selaku Peguam Bela dan Peguam Cara. Sihat Dato'? Alhamdulillah. Cantik hairstyle Datuk. Saya suka hairstyle Datuk. Jangan. ini unik tau. Memang orang yang banyak berfikir dan akan banyak boleh membantu kita pada hari ini. Tapi jujur saya sukalah hairstyle. Dan juga Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri, Pensyarakanan Jabatan Kewangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Okey, baik. Saya risau pula pasal dua-dua nampak serius. Betul-betul memang nak membantu kita menyelesaikan masalah hutang ni. Dua-dua ada masalah orang tak bayar balik hutang. Itu perkara biasa. Mesti ada pengalaman masing-masing. Saya tak nak komen lah benda macam ni. Baik. Farin, kita nak mulakan dengan Datuk Reza dahulu ya, Farin. Okey, baik. Tak apa, kita terus saja kepada topik hutang ni. Kita tahu semua orang pun akan ada punya hutang. Universal problem lah orang kata. Pihak mana sekalipun. Kalau secara umumnya kita biasa dengan bank, dengan amount yang besar dan sebagainya. Tapi individu sesama individu yang sampai terpaksa mengemis ni. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Iaitu bila orang ni berhutang dan kemudian dia seolah-olah melupakan ataupun liat nak bayar hutang ni. Kebiasaannya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Now, kenapa perkara ini berlaku? Sekarang ni ekonomi kita teruk. Right? Barang semakin mahal. Jadi gaji sama. Income sama. Jadi kekangan hidup memaksa seseorang itu untuk meminjam. Ya, ini bukan satu perkara, nak pinjam ni bukannya senang. Kita kena turunkan ego kita, jumpa orang yang nak kita pinjam tu. Lepas tu back kita harus plead dengan dia untuk sejumlah yang patut diberi pada kita. Ya, itu tak apalah. Right? Tetapi orang yang memberi pinjaman tu pula, dia kena faham
bahawa ada risiko. Ada risiko bahawa amount jumlah yang dipinjamkan kepada sepemiutang ni kemungkinan tak dapat balik. Alright? Jadi terpulang pada dia lah budi bicara dia, tengok orang ni macam mana, boleh ke, berkemampuan ke untuk mengutai janji-janji yang diberi bahawa dia akan bayar hutang dalam masa sebulan, 2 bulan, apa semua. Kita tengok kan. So you have to evaluate yourself lah. Alright. Kalau misalnya tengok orang tu tak mampu, jangan segan untuk kata no, tak boleh. Alright. So sebab saya dalam kerja saya kan, sebagai peguam, banyak kes yang berlaku di mana orang yang apa tu nak kutip hutang tu terpaksa menggunakan undang-undang, menggunakan mahkamah. Dan proses mahkamah bukan murah. Very expensive. Right? Jadi tak berbaloi kadang-kadang kalau amount tu kecil. Alright? Sebab kalau kita ikutkan undang-undang, kalau amount di bawah 5,000 tu, kita masuk ke small claims court. Iaitu mahkamah yang kecil lah. Bawah 5,000. Bawah 5,000. Okey. Bawah 5,000. Bermula dari berapa, Datuk? Bermula macam mana tu? Bermula dari RM50. RM100 tak kisahlah. Tak kisah. Bawah 5,000. Maximum 5,000. Okey. Above than that, you have to go. Kita kena pergi mahkamah magistrate semua. Kan? So, tak berbaloi benda ni. Okay, bermakna bawah, minta saya berjalan, bawah 5,000 tu ada sebarang kos tak kalau kita menggunakan tadi claim apa tu? Ada. You kena bayar kat mahkamah lah. Okay. Kan? Masih ada kos juga. Mesti Tapi ada berbalik kos. kepada sama ada ia berbaloi ataupun tidak berbaloi. Kita nak teruskan ataupun kita tidak mahu teruskan. Correct. So, kalau nasihat saya, jangan bagilah. Kan? Kalau orang yang nak minta, senang cerita. Jangan bagilah. Kan? Kita kena kuatlah iltizam kita. Jangan. Kan? Orang tu minta menangis juga, kata anak lah susah nak sekolah apa semua. Cakap tak boleh. Senang gini. Kalau tak boleh, anggap sedekah, Sugi. Betul. Akhirnya begitulah. Kan? Kalau satu orang kat Malaysia ni macam awak, cantik tu. Kan? Tapi kebanyakannya tidak. Kan? Ada orang dia bukannya mahukan wangnya semula, tetapi dia ego tu. Saya nak macam balas dendam. Awak tak bayar, saya nak ambil juga action terhadap awak. Kan? Baik, kita nak tanya pada Dr. Zaidi. Seperti yang Datuk katakan, nak meminta hutang, nak pinjam duit daripada orang ni tak senang. Kita kena turunkan ego kita. Sebab hari tu pun saya bersembang dengan kawan saya. Dia kata, saya Sugita, kalau saya memang betul-betul tak ada duit, saya dah tanya family, tak ada orang nak pinjam, saya tak akan tanya kawan saya. Saya lagi rela mengemis, dia kata. Sebab memang ada orang senang nak bertanya, ada orang tidak senang. Tapi sebelum kita nak bertanya Dr. Zaidi berkaitan dengan macam mana kita nak apa yang pemiutang harus tahu, mungkin Dr. Zaidi boleh kongsikan bagaimana untuk kita menguruskan wang kita dahulu supaya kita tidak ada situasi yang memerlukan kita meminta hutang atau pinjam duit daripada orang. Okey, Assalamualaikum, khabar semua. Terima kasih kerana jemput saya. Bila cakap mengenai pengurusan kewangan, kita akan ada beberapa komponen lah. Salah satunya simpan, invest, untuk belanja lah. Dan kita ada juga portion untuk kita buat amal. Itu memang ada lah. Maknanya orang Islam memang kena ada plan ataupun merancang untuk beramal. Salah satu komponen amal ialah untuk sedekah kan. Tapi sebenarnya kalau Fahrin tahulah, dalam Quran ayat paling panjang ayat pasal apa, Fahrin? Ayat Quran paling panjang satu muka surat. Janganlah. Asyik kejap saya dah boleh ustaz kejap ke? Dah tanya balik. Tak apa. So dalam ayat Quran surah Baqarah ayat 282. Itu dia. 282. Ayat tu. Ya. So ayat 282. Saya sebut. Okey. Merupakan ayat paling panjang. Okey. Sebenarnya itu ayat ada sebab saya rasa Allah SWT turunkan ayat paling panjang ialah mengenai hutang. Okey. Hutang ni ada adab dan tata cara dia. Contohnya yang nak diberi tu kena ada saksi, dan yang paling bila towards the end tu ialah paling penting sekali kena rekod. Rekod merupakan, maknanya kita kena faham konteks ayat Quran ni turun dekat padang pasir tau. Maknanya orang pun masih lagi belum tahu nulis baca, tapi 1,400 tahun lepas tu masih lagi relevan. Kalau sekarang ni dan saya patah balik ke dalam portion amal tu. Okey, baik. Buat amal bukan sedekah saja. Kita dalam investment, kita kena bersedia untuk bagi duit, kita kena invest, contoh melabur dalam instrumen yang kurang stabil. Contohnya saham. Ataupun kripto lah. So bersedia untuk hilang. Konsep yang sama untuk bagi hutang. Saya ajak. Kita bagi hutang ni, bersedialah untuk
hilang dengan niat untuk buat amal. Faham. Tapi kena ada threshold lah. Contoh kalau macam kita selesa untuk bagi RM100. RM100 ni kalau tak bayar, tak apa, aku niatkan sedekah, memang ada pahala khusus. Apa firman Allah SWT sebut, hadis Muhammad sebut, siapa yang bagi hutang dan sedekah terus, memang ada hadiah ataupun Allah SWT balasan yang khusus. Inilah. Dan kalau niat sedekah, kalau dia tak mampu bayar, kita bagi tambahan masa. Itu pun pahala sebenarnya. So memanglah kita sebagai orang yang memberi hutang, memang ada kuasa lah sebenarnya. Dan sebenarnya saya nak tarik satu viewpoint. Sebenarnya bagi hutang ialah salah satu cara untuk kita bersedekah sebenarnya. Tapi itulah amount sedekah tu berapa selesa saya tak boleh nak kata lah. Ada orang bagi dia RM100,000 tu sedekah kan. Wow. Ya, betul. Bukan saya lah. Betul. Datuk kot kan. Ada orang selesa bagi 100, 200 yang itu sedekah terus. Maknanya dia bagi hutang dengan niat untuk sedekah. Sebenarnya ada banyak kajian yang mengaitkan antara hutang dengan mental health. Dan memang sehingga kan kalau Nabi SAW doa tu supaya dikeluarkan daripada belenggu hutang. Kalau kata daini wa khar rijal, maknanya keluar daripada belenggu hutang dan orang kacau dia lah. So belenggu hutang memang ada doa yang khusus kerana apa? Bila tengok sekarang ni, bila dengan kajian saintifik semua kan, orang yang banyak berhutang ni tidur malamnya tak boleh lena. So orang yang beri hutang tu lena lah dengan niat sedekah sekali, insya-Allah. Okey, saya harap sebenarnya apa doktor cakap ni pihak bank dengar lah. Tapi tak boleh lah, bank lain cerita. Kalau bank itu sedekah, tak apa. Okey, baik. Datuk, ini cukup menarik juga. Okey, tentang rekod, tentang catatan. Okey, baik. Kita tak biar cerita tentang bank dan segala cagaran, kontrak dan sebagainya. Tetapi kalau sesama individu, apa cara terbaik? Memang kita cakap amal lah dan sebagainya, tapi pastinya kita masih lagi nak mengharapkan ada janji itu dikotakan. Macam mana kita nak buat rekod itu yang boleh kita kata sah, yang boleh kita tuntut dan dijadikan bukti? Alright. Dari segi konservatif, mesti ada agreement lah. Written agreement, satu perjanjian bertulis dan pihak berhutang dan pemiutang lah. Right? So tetapi mengikut undang-undang kalau kontrak sebab berhutang ni adalah satu juga kontrak kan. Saya bagi sejumlah wang kepada awak berjanji untuk bagi saya balik. Alright? Okey. Perjanjian lisan pun dah kira valid kan. Tetapi tapi kalau perjanjian lisan ni susahlah kita nak pertikaikan nanti. Right? Dalam konteks ni, konteks hari ini, kalau WhatsApp pun dah kira okey. Kan, ada bukti WhatsApp mengatakan sekian pada hari ini saya bagi hutang semua ni, saya pinjamkan sekian. Okey, cukup. Itu boleh dijadikan bukti di mahkamah. Alright. So it's valid. Benda tu boleh diterima oleh mahkamah sebagai bahan bukti bahawa berlakunya satu proses pinjaman lah di situ. Baik. Dan agreement itu boleh dibuat oleh pihak yang memberi hutang tu tanpa macam gunakan peguam dan apa-apa. Tak payah, WhatsApp. Dia biasa sahaja. WhatsApp pun sekarang bahaya, baik anda screenshot sebab dia boleh delete lepas dah hantar tu kan. Ambil duit tu. Itu satu cadangan yang paling baik. Terus screenshot atau email kat diri awak sendiri ke macam mana kan. Patut lisan gini je, ambil video, tulur duit, awak janji bayar gini. Boleh Farid. Boleh. Asalkan ada pembuktian, sebarang jenis pembuktian dan tak perlu nak sampai kita ada pengesahan daripada peguam. Tak payah. Asalkan ada tu cukup. Saya sepatutnya cakap macam itu sebab kalau itu kan peguam tak dapat cari duit lah. Betul. RM50, RM1 tak payahlah kan. Okey, baik. Kita ada soalan dari Facebook, tapi sebelum kita nak tanyakan soalan itu, apa kata kita dengarkan pengakuan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dia mengemis minta hutang. Alamak, sedihnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Shima. Di kesempatan ini sebenarnya saya nak ceritakan kisah yang pernah terjadi dalam hidup saya. Sendiri berkisahkan tentang hutang. Back to beberapa tahun yang lalu, saya pernah pinjamkan sejumlah wang kepada seorang kawan baik saya ni. Amountnya boleh dikatakan agak besar. Sebab waktu tu memang orang kata perniagaan yang saya usahakan tu alhamdulillah berhasil dan mendatangkan untung yang banyak. So, disebabkan saya dengan kawan baik saya tu tak ada rahsia, jadi segala keuntungan saya memang saya cerita dekat dia.
And nak jadikan cerita, pada satu hari dia datang dekat saya, dia cakap dia nak pinjam duit. Dan katanya dia juga nak mulakan perniagaan atas talian, tapi dia tak ada modal. So dia at first memang dia puji-puji saya lah, kononnya dia berinspirasikan saya. Dia terpanggil juga nak berjaya dalam perniagaan. Jadi dengar tu memang saya tanpa fikir panjang, memang terus saya bagi dia pinjam duit dengan tanpa sebarang syarat. Mungkin juga atas dasar kawan baik. Saya percaya yang apabila dia berjaya nanti dia akan bayar balik hutang saya. Memang hari berganti hari, tahun berganti tahun, perniagaan dia memang alhamdulillah sangat maju, dan saya pula diduga dengan sedikit masalah dengan perniagaan saya. Lalu saya tanya dekat dia, bila dia bercadang untuk bayar balik hutang dia dekat saya tu. Memang terkejut sangat apabila dia kata yang dia ingatkan saya dah halalkan pinjaman tu dan dia tak perlu nak bayar balik pada saya. Sebab dia kata saya tak bagi apa-apa syarat pun atau sebut tentang pembayaran balik. Kalau tengok tu memang tak ada tanda-tanda langsung yang dia nak bayar balik duit saya. And saya pun buat keputusan untuk jumpa dengan suami dia. Dan layanan yang sama juga saya dapat dari suami dia. Dan kini memang diorang berdua, suami isteri memang dah block saya. Memang dari semua medium social media, dekat WhatsApp, Instagram, memang diorang dah block saya. Betul lah orang cakap, manusia ni memang kalau mata dia dah kabur dengan duit, memang diorang akan jadi lupa diri. Apalagi memang diorang takkan ingat dah hutang-hutang yang mereka dapat. Baik, itu salah satu situasi kisah benar oleh wartawan kami Syikin tadi bersama dengan beliau. Memang itu adalah antara ini hutang berniaga dan sebagainya. Dan banyak lagi daripada nilai-nilai yang kecil sampai yang paling besar pun menjadi satu isu. Betul. Ini soalan daripada Ila Abdullah katanya. Soalan okay. Soalan dan pengalaman dia lah. Okay. Dia kata pengalaman saya, suami pernah jadi guarantor pada seorang kawan. Allah. Kawan masih boleh jumpa tapi dia sanggup ajak suami bertumbuk. Suami terpaksa menjual tanah dan membayar bank sebanyak 13K. Ini pengalaman dia dan mungkin ini juga boleh dijadikan soalan. Mungkin Datuk Reza boleh membantu. Kalau situasi sebegini, dia jadi guarantor. Dia jual tanah, dah bayar. Lepas tu macam mana situasi, kira kalau saya jadi Ila tu, macam mana situasi saya sekarang ni? Saya nak kutip ni balik duit tu. Ni macam pinjam secara tak langsung tapi jadi guarantor, dia pula jadi mangsa ni. So dalam kes penjamin ni pihak bank mempunyai hak, dia punya pilihan untuk nak saman peminjam tu ataupun penjamin. Hak mutlak dia. Sebab dalam kalau kita tengok klausa, ada satu klausa standard dalam perjanjian penjamin, sebab dia ada dua perbezaan. Satu, perjanjian di antara bank dan juga peminjam, dan juga perjanjian di antara bank dan juga penjamin. So bila ada dua perjanjian ni, dia punya kuasa tindakan tu berasingan. So pihak bank boleh ada pilihan. Pilihan dia akan berlaku sekiranya peminjam ni hilang. Faham. Ataupun dah bankrupt. Jadi apa yang akan berlaku adalah pihak bank akan terus go after penjamin guarantor, tu. Guarantor tu, the penjamin. Now dalam kes macam ni, masalah lah penjamin tu. Betul. Sebab dia tidak mendapat apa-apa keuntungan, kepentingan daripada pinjaman yang pertama ni tadi. Pinjaman pertama ni tadi mungkin dia beli kereta, beli rumah lah, apa semua. Kereta dia dah ambil. Dah ambil apa semua. Orang ni pula kena bayar. Apa semua. Kan last yang inilah yang jadi mangsa. Penjamin jadi mangsa. Banyak jadi macam itu. Adalah teknikal semua yang kita boleh cuba untuk lawan, kan, tapi susah sangat. Susah sangat nak lawan. Nak mengatakan bahawa perjanjian penjamin dengan bank ni adalah tidak sah apa semua, no, that very arduous punya proses. Tapi kalau jumpa saya, okey lah kot. Maknanya kan kalau kata penjamin tu tak puas hati, dia cari balik yang kawan dia ni dan kemudian satu tuntutan undang-undang pula kepada kawan ni, boleh? Boleh. Macam minta utang balik. Ya, betul. Tapi kalau penjamin tu tak bayar, penjamin tu akan di blacklisted pula. Betul. Itu pula masalah si penjamin. Saya senang je. Kalau nak jadi penjamin ni sama juga penilaiannya macam mana kita nak meminjamkan pada orang. Betul, kita sendiri pun kena ambil tahu tentang orang yang kita nak jamin tu. Saya nak tanya Dr. Zaidi boleh? Dr. Zaidi, ada orang dia ada duit, bukan nak kata tak ada duit, tetapi menjadi tabiat mereka untuk pinjam duit dari orang. Sebab baru-baru ni ada satu situasi di mana individu ni ada duit. Bukan nak kata tak ada, bukan mana-mana kawan saya. Okey. Ada duit tapi tak bayar sewa sampai 3 bulan, bil elektrik pun tak bayar. Nak kata tak ada duit, okey, kereta mewah, motosikal mewah, okey, saya nak bersangka baiklah bila saya dengar situasi ni. Mungkin betul-betul tak ada duit lah, walaupun kereta tu mungkin dibeli masa dia ada duit. Tetapi
lepas tengok media sosialnya, pergi bercuti. 2-3 lokasi dia pergi. Jadi adakah orang ada tabiat untuk meminjam duit dalam masa sama sebenarnya ada duit dalam bank dia? Yeah. Menarik juga bila Sugi sebut pasal tabiat tu. So, bila tabiat ni, kita contohlah manusia dia akan ada form of escapism lah. Dia suka naik kereta laju ke, motor laju, motor besar ke apa kan. Dan ada juga yang tabiat dia ataupun dia cari thrill tu. Thrill tu macam seronok. Dia seronok tau. So bila tabiat dia akan berkait dengan psikologi lah. Maknanya dia buat tu bukannya sebab dia perlu, tapi seronok. Ataupun adrenaline rush daripada yang dia dapat tu kan. Dan bila lari tu semua tu bagi dia lah. Orang yang buat benda ni seronok bagi dia. Dan dia dapat kepuasan dengan menyusahkan orang lain. Atau mungkin dia nak test skill pujukan. Dia dapat dia puas. Tapi kalau dia nak test, dia bayar balik tak apa. Ni tak bayar balik kan. Okey. Baik. Saya nak mengajak para penonton jugalah. Okey, situasi orang seperti ini, kita suka menolong orang. Kadang kita ada duit, kita nak bagi hutang lah kepada orang kan. Tetapi apa langkah-langkah terbaik dalam kita menilai seseorang? Tabiat ni, kemudian perlu kita kaji rekod-rekod dia sebelum ni, tanya orang dulu apa perangai dia, apa yang terbaik lah dalam skop hutang yang kecil-kecil lah dengan kawan-kawan ni. Bila Farid sebut pasal bank tadi kalau bank nak bagi hutang dekat orang, macam-macam di interview kita. Apa yang dia buat? Dia akan kaji karakter, kemampuan untuk bayar balik. Betul. Apa dia punya debt service ratio, mampu ke tak bayar balik. Bukanlah kita nak buat strict, maknanya macam bank prosedur. Tapi kita boleh ambil best practices daripada bank tu dan kita boleh terutama sekali pada kawan lah. Sebab kawan senang lagi tau. Macam adik-beradik ni senang. Kalau nak jumpa lagi, kenduri ke apa, boleh jumpa lagi kan. Kawan dia boleh terus hilang saja. So maknanya, kalau terpaksa bagi, kan kita ada threshold kan. Contoh, kita boleh bagi 100 sedekah. Tapi dia sungguh-sungguh dia nak juga 1000 kan. Bagi kita, yang ini dah lebih threshold kita dah untuk sedekah. So sebelum buat yang tulis, WhatsApp semua tu, kaji dulu dia ni betul-betul boleh bayar ke tak. Ataupun, sebab orang yang nak berhutang ni, bukan semuanya seronok. Ada yang terpaksa, yang memang betul terbagang muka. Kadang-kadang memang terpaksa. Dan macam Cik cakap tadi, keadaan ekonomi sekarang memaksa. Kan? Dan kalau ikut dalam Islam pula, kita ada daruriyat, hajiyat ataupun tahsiniyat yang dia berhutang tu untuk memenuhi keperluan yang asas. So kita tengoklah untuk beri pinjam ni, dia nak buat apa sebenarnya? Apa tujuan yang dia cakap lah. Boleh je dia ambil duit tu, dia buat macam lain kan. Tapi yang masa dia cakap tu, dia kata dia nak buat anak sekolah ke apa ke. Maknanya betul-betul asas. So kita bagilah. Tapi bila nak bagi tu, tengok mampu ke tidak bayar ni. Kita buatlah pula background sikit, tanya kan yang kawan-kawan dia pernah kena pinjam. Kan? Tanya. Dah bayar ke belum? Udah bayar ke? Kalau dah bayar, on time ke? Kan? Kalau on time, maknanya dari segi historical punya perangai ni kita boleh dapat lah kan. So kita boleh projek ke depan. Maknanya bolehlah kita bagi. Itulah maknanya kena buat sedikit sebanyak lah soal selidik. Sebab biasa kita bagi atas dasar persahabatan, keluarga, kasih sayang dan sebagainya. Dan kalau kat bank, institusi kewangan ada faedah. Kalau kita tak dapat apa-apa, kita beri sahaja pinjam kan. Dia tak ada kira kesian. Bank kalau tak mampu. Dia tak bagi kita pinjam. Betul. Okey, baik. Kita ada soalan sebenarnya untuk Datuk Reza daripada Aming Maxi. Katanya topik hari ini berkait dengan masalah yang saya hadapi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dalam braket melalui perundangan pinjam nama dalam pinjaman perumahan refinance yang dah memakan masa hampir 20 tahun. Dulu janji nak settle dalam masa 2 tahun, dah tak larat mengemis. Pinjam nama tu maksud macam mana tu? Dia refinance rumah dia dan dia kata dia pinjam nama dalam situasi ni. Saya first time dengar. Itu sahaja informasi yang diberikan. Adakah pinjam nama ni adakah ia penjamin ke? Mengguna nama orang lain? Okey, boleh tak ada situasi refinance tapi maknanya kawan ni yang merefinance kan. Merefinance, minta maaf saya guna. Meminjam semula. Aku dah lama buat kerja ni tak pernah dengar. Ataupun mungkin macam menukar penama lah. Ataupun dari pemahaman Datuk, apa yang Datuk rasa cuba disampaikan ini? Saya tak faham. Menyelesaikan Aming katanya Halo Aming. Cara untuk menyelesaikan masalah pinjam nama dalam pinjaman perumahan bracket refinance yang dah memakan masa hampir 20 tahun. Okey, kita buat assumption. Refinancing tu bermakna dia guna nama orang lain. Ya, untuk mengambil loan tu. Betul, saya rasa orang itu masih lagi
duduk kat situ katanya. Okey. Saya rasa itu yang cuba disampaikan. Orang yang ini... Ke Datuk nak baca? Apa nak cakap? Okey. Pegang telefon awak. Silakan, Datuk. Ada talian ke? Berkaitan dengan masalah terapi, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah melalui perundangan. Pinjam nama dalam pinjaman perumahan. Ini seronok ada bicara tau. Ini soalan SPM ya. Soalan 20 warkah. Tak larat mengemis. Kalau saya assume Okey. Saya andaikan apa yang saya faham daripada soalan ni adalah gunakan nama orang lain untuk refinance pinjaman tersebut ya. So kalau gunakan nama orang lain itulah yang bertanggungjawab. Baik. Kan. So kalau misalnya dia kena regularize lah, dia kena bayar balik loan tu lah. Alright, kalau refinance tak refinance dia kena yang orang yang baru ni. Katalah dulu pinjam nama Ahmad. Right. Sekarang ni yang jadi nama yang lain ni nama Farin contohlah. Saya boleh, juga. Okey, tak apa boleh saya rela. Contoh. Sila. Okey. Right. So Farin kena bayar. Betul. Walaupun Farin tak mendapat apa-apa kepentingan keuntungan daripada ni, faedah apa semua tak ada, dia kena bayar. Kalau yang peminjam utama tu tak bayar, dan Farin kena bayar. Mana Amin ni ada hak tak rumah tu? Tak ada je? Tak ada. Zero lah. Dia sama macam kisah penjamin juga. Jadi dipendekkan cerita. Kalau orang kata cerita semasa sambung bayar kereta, sambung bayar rumah guna, pinjam nama. Janganlah. Jangan. Better to be safe than sorry. Betul. Biasa orang cakap. Baik, saya rasa kita dah pun sampai di penghujung. Walaupun banyak lagi persoalan. Terima kasih untuk soalan Facebook. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zaidi dan juga Datuk Reza bersama kita pada hari ini. Banyak sebenarnya persoalan kita, tapi sedikit sebanyak kita rasa ini dah satu red flag lah kepada mereka yang sebenarnya kalau nak bagi hutang kena beringat Sugi. Kalau saya minta hutang awak bagi tak? Bagi. Tapi setakat ni awak tak hutang saya kan. Okey. Baik, kita berehat seketika. Anda masih lagi hutang sama kami kerana kami ada lebih kurang lagi 30 minit lagi. Jangan mana-mana. Jangan. Terima kasih Datuk, terima kasih Doktor. Wanita hari ini. Baik, kembali di Wanita Hari ini dan ini sesuatu yang sangat menarik untuk kami kongsikan kepada anda kerana hari ini kita ada dua tetamu yang istimewa di studio tentang memperkasakan pelindungan suri rumah. Untuk berbincang lebih lanjut bersama dengan saya ialah Puan Rosma Sita Muhammad, Ketua Cawangan Skuad Prihatin Sosial Sinergi Pekeso. Terima kasih Puan bersama kita. Dan juga Encik Muhammad Ismail Abdul Ghani yang merupakan suami waris suri rumah yang berinsurans yang kita akan kongsikan kisahnya sebentar sahaja lagi. Baik, sebelum itu mungkin Puan boleh ceritakan dengan kita lah tentang apakah yang dikatakan sebagai memperkasakan pelindungan suri rumah ni bersama kita pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Fahrin ya. Okay, sebenarnya kita bertuah kerana kerajaan Malaysia sebenarnya mengiktiraf apa saja sumbangan yang telah diberikan oleh wanita ya, sama ada dalam bidang kekeluargaan ataupun dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi untuk menzahirkan pengiktirafan ini ya, kepada golongan wanita ini, jadi kita memperkenalkan skim keselamatan sosial suri rumah melalui Perkeso ya, pada 1 Disember 2022 ya. Jadi berbanding dengan pelindungan kalau kita lihat sektor formal, memang kita akan potong melalui gaji sebenarnya, pekerja melalui gaji caruman ya. Tapi dengan suri rumah ini sebenarnya dia adalah secara sukarela. Ya, secara sukarela. Jadi caruman sekarang ini adalah sebanyak RM120. Orang kata boleh kita panjang sekarang orang kata apa, sekali bayar saja tapi pelindungannya adalah selama setahun. Ini sebenarnya satu yang menarik kerana suri rumah boleh mencarum walaupun mereka tak bekerja. Ya, betul. Suri rumah boleh mencarum walaupun tidak bekerja ya. Jadi skim ini terbuka kepada semua wanita ya, yang berusia di bawah 55 tahun sama ada sudah berkahwin ataupun belum berkahwin. Dan juga terbuka juga kepada bukan hanya suri rumah saja tetapi bagi mereka yang bekerja ya, yang bekerja seperti saya ni, yang bekerja sama ada di sektor swasta ataupun di sektor kerajaan ya. Mereka juga boleh mencarum di bawah skim ini. Dan ini juga sebenarnya wanita. Siapakah wanita? Siapakah wanita? Wanita itu mesti secara biologi ni mesti wanita. Saya tak boleh lah. Kita tak boleh macam ya. Secara biologinya mesti wanita. Jadi wanita ini ialah sama ada dia itu isteri itu memanglah ya. Isteri itu dah memang kena mencarum. Kemudian sama ada kategorinya ialah balu, janda, ibu tunggal. Ya, serta macam saya kata tadilah mana-mana wanita yang bekerja. Ya, boleh mencarum di bawah skim ini. Okey, baik. Jadi di bawah skim ini Fahrin sebenarnya kita menyediakan pelindungan ada bencana domestik dan juga keilatan.
Okey. Ya, jadi sekiranya berlaku apa-apa sahaja kemalangan, ya, kita boleh cover di bawah skim ini dan faedahnya ialah faedah perubatan, ya, faedah faedah selain itu kita ada juga faedah hidup kekal, ya, elang keuzuran dan juga faedah sekiranya suri rumah itu meninggal dunia, ya, sekiranya suri rumah itu meninggal dunia, waris akan mendapat faedah pengurusan mayat dan juga pencen penakan. Ya. Macam saya nak tekankan tadi, Farid, bencana domestik itu bukan hanya dalam rumah sahaja, ya, tetapi sekiranya si rumah itu membuat pekerjaan di luar rumah. Contohnya menghantar anak pergi sekolah, ya, kemudian pergi orang kata apa ni, membeli barang-barang di pasaraya, ya, contohnya, kemudian membawa ibu bapa untuk sebarang kemalangan lah. Jadi itu pun kita cover di bawah skim ini. Baik, Puan, kita nak dengar juga daripada Encik Ismail ini yang merupakan penerima faedah daripada mungkin setelah kehilangan isteri tempoh hari, anak-anak berusia bawah 21 menerima manfaat. Jadi apakah manfaat, apakah faedah yang boleh Encik Ismail kongsikan dengan kita? Ya, terima kasih. Saya rasa amat bersyukur kerana mendapat faedah daripada pakej rancangan ini. Ya, pada mulanya memang saya tak jangka benda ni boleh dapat, tapi disebabkan pendaftaran daripada iSuri tadi boleh memberi satu kebaikan kepada keluarga kami dan untuk anak. Dan kalau kita dipahamkan dah terjadi, akhirnya Cik Ismail dapat tahu ada banyak faedahnya, antaranya faedah pengurusan mayat, pencen penakan, dan juga yang anak-anak masih belajar umur 9-16 tahun pun juga dibela. Mungkin ada antara lain yang memang orang ramai perlu tahu yang sebenarnya Cik Ismail tak sangka pada peringkat awal. Ya, memang betul. Saya memang tak sangka. Saya amat terkejut masa itu. Apabila saya dapat satu panggilan daripada pihak Perkeso mengatakan isteri saya layak kerana beliau adalah pendaftar iSuri. Baik, okey, berbagi masa ni Puan, mungkin Puan boleh berceritakan secara menyeluruhnya kepada mereka tentang bagaimana untuk mereka mencarum ataupun menyertai skim ini, Puan. Okey, di bawah skim ini sebenarnya kita terbuka kepada si rumah, ya, dan untuk skim ini sebenarnya untuk wanita bawah 55 tahun. Untuk wanita bawah 55 tahun, ya, mesti bawah 55 tahun, dan sekiranya lebih 55 tahun itu sebab mereka dah ada pengeluaran EPF sebenarnya. Dan sekiranya mereka ini mendaftar dan mencarum, boleh secara atas talian, iaitu pergi kepada portal suri.perkeso.gov.my ataupun pergi ke mana-mana kaunter Perkeso. Ada 54 kaunter Perkeso di seluruh negara dan mereka boleh mendaftar dan mencarum di situ. Baik, dan kemudian bagaimana kalau saya lihat juga daripada apa informasi yang diberikan juga, pihak suami juga boleh mainkan peranan juga dalam mencarum untuk isteri? Ya, betul. Betul. So bukan saja si rumah itu sendiri yang boleh mencarum, tapi suami juga boleh mencarum. Dan selain itu kita ada pihak ketiga, Farid. Ya, pihak ketiga boleh juga mencarum yang terdiri pada mungkin sanak saudara, ya, adik-beradik dan juga majikan dan juga pihak NGO. So mereka boleh mencarumkan suri rumah ini sebenarnya. Baik, saya kira sebenarnya hari ini perkara yang harus diambil peluang sepanjang pihak Perkeso telah membuka. Jadi kata-kata akhir, pesanan akhir kepada wanita di luar sana untuk bersama-sama menyertai untuk skim ini. Puan, silakan. Untuk pada hari ini sebenarnya kami menyeru, ya, mereka di luar sana, terutama si rumah yang sedang menonton rancangan ini, ya, untuk sama-sama mencarum dengan kita, dan kita juga nak war-warkan juga di sini bahawa sebenarnya majikan dan juga NGO sebenarnya boleh membuat tajaan ataupun majikan sendiri sebenarnya boleh membuat bayar pendahuluan dan kemudian memotong daripada gaji pekerja tersebut. Dan sekiranya majikan juga sebenarnya ingin memberi satu insentif ataupun hadiah kepada pekerja-pekerja wanita mereka, itu sangat bagus. Mungkin mereka boleh melihat pekerja-pekerja wanita ini yang telah memberikan satu, orang kata apa ni, prestasi yang menggalakkan. Jadi boleh dicarumkan. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Rosmasita dan juga Encik Muhammad Ismail bersama kita pada hari ini. Ni kalau isteri saya tengok, dia suruh saya carum kejap lagi ni. InsyaAllah saya akan lakukan. Baik, terima kasih sekali lagi pihak Perkeso. Dan kita ada satu kompilasi TikTok menarik sebelum kita kembali bersama dengan Sugi. Kita saksikan. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatun wa salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad ataita bis salam wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad ya man hallaita hayatana
بالإيمان. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Baik, masih lagi bersama kami di WHI dan bagi anda yang mungkin tidak tahu, anugerah bintang popular berita harian akan berlangsung pada 21 hari bulan Julai ini dan bersama saya di studio adalah dua orang finalis ABPB. Bersama Mirnash dan juga DJ Sonic. Ya, apa betul. khabar kedua-duanya? Alhamdulillah kami sihat sentiasa. Terima kasih kerana menjemput kami pada hari ini. Alhamdulillah. So excited to be here Excited again. Okey, soalan pertama saya adalah adakah anda berdua memang tahu yang anda akan dicalonkan sebagai finalis ABPBH dan bagaimana perasaan kalau memang tak sangka? Dulu. Semestinya tidaklah. Tak sangka? Tak sangka. Okey. Sebab masa dapat calon ke top 20 tu Okey, pun Mirnash dalam kategori BBNU. BBNU lelaki popular. Baik. Ya, dan bila dicalonkan dalam top 20 tu saya rasa macam mimpi ke benda ni kan. Dan Cubit sikit. cubit sikit. Dan bila dapat masuk ke top 5 tu saya tak tahu. Kawan saya yang call saya baru bangun masa tu. Dia kata, masuk top 5 lah. I thought I was dreaming. So sampai ke hari ni saya masih lagi tidak percaya yang saya masuk ke top 5. Tapi alhamdulillah bagi saya masuk top 5 tu adalah kemenangan dah. Baik. Dan bagi DJ Sonic dalam kategori penyampai radio popular, Betul. bagaimana anda DJ Sonic mengetahui yang awak dicalonkan dan bagaimana perasaan awak selepas mengetahui awak seorang finalis? Okey, pertama kalinya saya memang tak sangka sebab tahun 2011 saya pernah tercalon. Tak tercalon. Baik. Kemudian 2023 ini sesuatu yang sangat luar biasa yang mengejutkan saya. Saya merasakan pencalonan ini adalah sesuatu yang mungkin merubah sebab saya adalah penyampai radio RTM di Nasional FM sentiasa di hati top 20 kemudian saya ke top 5. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sebab kita mengumpulkan semua orang untuk terus saling mengundi dan alhamdulillah saya ke sini dan hari ini wanita hari ini menjemput saya untuk bersama-sama. Satu yang sangat luar biasa pengalaman dan ini. Ini semua adalah undian daripada peminat anda berdua. Betul. Baik, dan Mirnash mungkin boleh kongsikanlah apakah perkembangan terkini selain daripada 3 hari lepas awak masak ketam cili api. Tahu je. Saya hari tu ada datang untuk promo single terbaru saya, betul. Permata. Dan masih lagi mempromosikan lagu itu dan buat masa sekarang saya tengah pilih untuk bekerjasama dengan komposer-komposer hebat di Malaysia untuk keluarkan produk dan lagu-lagu yang lebih menarik untuk saya dan untuk peminat saya. Baik, maksudnya tahun ni ada lagu lagi ke? InsyaAllah ada. Mungkin ada. Okey, baik. Dan DJ Sonic seorang penyampai radio dan juga seorang pengacara TV kan. Betul. Mungkin DJ Sonic boleh kongsikan ada apa-apa perancangan untuk menerokai stesen-stesen radio lain sebagai motivasi untuk diri ataupun saja nak mengubah cita rasa sekejap. Okey, baik. Untuk perkembangan saya memang setiap tahun ditawarkan. Radio swasta memang menawarkan saya untuk bertugas bersama-sama. Cuma saya ni memang dilahirkan bersama dengan RTM. Jiwa saya ni selama-lamanya bersama dengan RTM. Saya adalah pejuang RTM. Jadi saya apapun yang berlaku, saya akan bersama dengan RTM. Cuma saya akan mengembangkan bakat saya di luar. Maksudnya saya gunakan platform ini untuk terus saya dikenali. Sebab kalau kita ikutkan RTM ni untuk kategori popular, kami tak pernah menang. Kalaulah kami menang, RTM menang, ini adalah platform terbaik merubah landscape RTM secara keseluruhannya. Jadi saya merasakan ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk saya kongsikan kepada semuanya. Jadi kepada anda yang terus saja bersama kami, saya adalah penyampai radio Nasional FM, 3 suara, Diana Wai Nazri. Baik, itu yang rasa macam terbaiknya. dengar radio lah. Baik, dan Mirnash mungkin boleh kongsikan juga apakah antara persiapan yang awak sedang lakukan sekarang ini menuju ke kemuncak ABPBH ketiga Okey, sebenarnya bila saya tengok kawan-kawan saya yang tercalon sama kategori dengan saya rasa agak tercabar sebab mereka mempunyai fanbase yang agak kuat. Tapi saya
saya juga rasa saya mempunyai fanbase yang kuat. Jadi saya akan suruh family saya vote, fan-fan saya dan kawan-kawan saya vote hari-hari untuk vote. Kalau vote diri sendiri tak boleh Mesti ada. Yeah. Hari-hari vote diri sendiri. Okey. Dan bukan satu akaun. Dan persiapan untuk pergi ke ABBBH, of course saya nak menampilkan image yang orang tak pernah tengok dalam diri seorang Mirnesh. Dan itu saja kot. Fan-fan saya selalu DM saya kat Instagram. Dia orang cakap, Mir akan pakai apa nanti? Itulah saya nak tanya. Nak pakai apa tu? Saya pun rahsia. Jadi kena tunggulah 21 hari bulan Julai. DJ Sonic pula nak pakai apa? Saya lebih kepada Sarawak saya. Saya memang lebih untuk mempromosikan Sarawak saya setiap kali apabila saya keluar. Makanya untuk malam tersebut nanti saya akan lebih memfokuskan kepada bagaimana orang mengenali identiti saya. Saya akan kekalkan identiti saya dan saya sangat bangga untuk membawa naskah ataupun orang kata busana tersebut pada malam itu nanti. Semoga semuanya dipermudahkan insya-Allah. Tak sabar nak tengok. Baik, akhir kata daripada anda berdua buat mereka yang sedang menonton sekarang ini, mungkin mereka boleh mengundi untuk anda. Okey. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada TV3 dan ABBBH kerana calonkan saya. Saya betul-betul tak sangka selama 9 tahun penantian saya dalam industri ini, saya akhirnya tercalon. Dan macam saya cakap tadi, walaupun kalau saya tak menang pun pada hari yang 21 hari bulan tu, saya tetap rasa saya dah menang. Top 5 adalah benda yang sangat penting untuk saya. Tapi kalau menang, rezekilah kan. Jadi kalau korang semua nak tengok saya memenangi anugerah itu, jangan lupa vote untuk saya di dalam kategori BBNU Lelaki Popular. Mirnesh 20 kali. Mirnesh, okey. Dan DJ Sonic. Dan juga kepada semuanya, terima kasih kepada anda kerana terus saja mengundi saya dan jangan lupa untuk terus saja mengundi kami 20 kali setiap 10 minit. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penyokong dan juga pendengar kami dan pasti kepada Diana Awai, rakan saya 3 Suara, dan juga pasti kepada seluruh warga RTM, ketua pengarah penyiaran kami dan juga pastinya rakan-rakan saya dan semestinya kepada mereka yang terus saja mengikuti perkembangan saya. Jangan lupa untuk terus saja mengundi sebab undian anda saja akan membawa saya ke pentas tersebut. Terima kasih. Terima kasih kedua-duanya. Boleh tiru? Boleh tiru? Tiru apa? Itu tak boleh. Pasti boleh prepare winning sikit lah kedua-duanya. Baik, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Baik, kita kembali dan hampir ke penghujung siaran kita pada ini, tapi masih lagi komen yang mungkin sempat kita bacakan tentang hal kita hari ini. Hal hutang dan Sugi. Silakan. Betul, banyak sangat komen. Ini daripada komennya daripada alamak. Saya nak baca, saya rasa saya bersalah pula. Okey, baca. Mehrun Nisa berkata, ada kawan cakap ni, jangan ikut nasihat dia, tapi dia kata upah gangster tuntut mau baling cat merah. Jangan. Yang ni semua jangan. Kita ikut apa yang tadi Dr. Reza kongsikan. Dalam Sugi katakan sebegitu. Sebenarnya ini adalah salah satu lagi perkara ataupun risiko di dalam kita berkira kita untuk berhutang ataupun menuntut hutang sekalipun. Betul. Jadi ini adalah satu perkara yang kita tak nak kita anggap itu sebagai satu gurauan, tetapi ini adalah satu yang kita harus kita elakkan, Sugi. Okey, yang ini daripada Hazan Ain. Jenis saya dan suami saya kalau hutang dengan rakan atau adik-beradik, settlekan dulu, barulah dapat beli apa-apa keperluan rumah. Dari situ barulah terasa lega sangat. Ini betul-betul saya rasa saya setuju. Selalu suka bagi orang berhutang. Okey. Kan kalau hutang emas boleh dibayar, saya selalu bagi orang berhutang budi. Saya tak apalah, saya biarkan dia membawa mati. Tapi seperti yang Dr. Zaidi katakan tadi, orang yang berhutang ni malam dia tidur tak lena tau. Betul. Tapi ada orang dia tak hutang dia tidur lena juga. Okey, dan daripada doktor pun tadi dah ada kongsikan dari segi ayat Quran juga telah banyak mengingatkan tentang perihal hutang ini yang harus kita bayar dan juga harus kita mungkin ikhlaskan juga dan sebagainya. Dan pasti ada balasan yang baik untuk kita yang mengikhlaskan. Tetapi kalau mana yang tetap hutang tu tetap hutang sebenarnya. Betul. Tapi seperti yang dikongsikanlah Farid, yang penting kita buat background check. Kita nak beri hutang ataupun tidak, kita yang ada keputusannya di tangan kita. Jangan ambil keputusan yang drastik. Kalau anda ingin mengambil tindakan, gunakan seorang peguam. Itu macam yang cameraman kita hari ni. Dia datang dekat kita, dia naik, dia turun. Tapi cukup cantik. Kerana inilah kita sampai ke penghujung siaran kita pada ini. Dan kita akan kembali pada hari esok. Satu lagi topik khas juga untuk wanita. Masalah buah pinggang dalam kalangan wanita. Okey, ini
Ini juga yang kita harus ambil tahu mungkin tentang bagaimana mencegah, bagaimana mengurus mungkin sebarang risiko, kerana saya kira memang lelaki ada risikonya tetapi wanita juga pasti ada langkah-langkah penjagaan atau pencegahannya. Betul. Topik kesihatan kita esok jam 12.30 hari sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang tabah berani dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini